Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa usalli wa usallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Saudara Aminuddin Harun, Menteri Besar Negeri Sembilan, Saudara Anthony Loke, Menteri Pengangkutan, Saudara Tan Sri Zuki selaku KSN, Dr. Zulkifli selaku KPPA, Saudara Kerajaan Negeri, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, saudara-saudara yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT dapat bersama. Dan sebagai mukadimah kita dengar tadi penjelasan Saudara Aminuddin selaku Menteri Besar tahap pencapaian kerajaan negeri, dan saya turut merasa bangga kerana pencapaian ini berhasil melalui komitmen, kesungguhan, pengorbanan, kesetiaan rakan-rakan penjawat awam Negeri Sembilan. Saya ucap terima kasih. Yang penting yang harus kita tekankan adalah kemuafakatan dan komitmen kita. Untuk apa kita berkhidmat? Tentu menjalankan tugas dan amanah. Sebab itu dalam negara Malaysia Madani ini, saya tekankan semula supaya dari pimpinan dari atas hingga ke bawah menganggap ini satu tanggungjawab yang tidak boleh dimungkiri dan dikhianati. Kejayaan yang kita capai seperti mana juga di negeri, kalau di persekutuan, ialah kerana komitmen rakan-rakan saya. Di dalam Jemaah Menteri, kita ada Saudara Anthony Loke, kita ada Saudara Datuk Muhammad Hassan yang telah memberikan dukungan yang padu, pandangan, memperkukuh kekuatan kita, melakar dasar dan menjalankan tugas. Saudara Anthony Loke umpamanya, dalam bidang pengangkutan, kita melihat di antara Menteri Pengangkutan yang paling aktif turun dan terjun ke bawah, memperbaiki kemudahan-kemudahan. Dan kita lihat tiap minggu ada sahaja langkah-langkah perbaikan dengan kerjasama dan dukungan penuh daripada kementerian beliau. Menteri Pertahanan Datuk Hassan baru-baru ini kebuka kepada saya. Wakil tentera di sini tak? Tak, ya? Baik. Tapi bagi tahu kepada keluarga mereka, kerana pandangan kita melihat kepada kedudukan perumahan tentera yang sangat teruk, yang terbiar sekian lama. Saya luluskan peruntukan segera tahun ini untuk memperbaiki rumah-rumah tentera di seluruh negara sebanyak 200 juta ringgit. Dan esok saya akan umumkan peruntukan tambahan untuk rumah polis. Sebelum ini kita umumkan sekolah-sekolah daif, sekolah-sekolah yang rosak tandasnya, ya, sekolah anak-anak kita, klinik-klinik kesihatan yang terbiar sekian lama. Dan hal ini semua boleh kita laksanakan dengan syarat kita uruskan. Yang pertama, mesti jaga amanah dan jangan khianati amanah ini. Jangan guna kuasa selaku Perdana Menteri atau Menteri Kewangan atau Menteri Besar atau Menteri untuk mengauk kekayaan. Dan ini walaupun ramai orang tidak senang, saya tekankan, baik untuk orang politik atau penjawat awam, kalau tidak dapat betulkan, negara kita tidak mungkin selamat. Negara ini kaya hasil mahsulnya.
Negara ini telah pernah mencatat satu keadaan yang jauh lebih baik, walaupun tidak sepenuhnya cemerlang, tetapi merosot kerana budaya kita. Siapa yang ada kuasa, siapa jadi Perdana Menteri, maknanya istrinya, anaknya, keluarganya, kroninya itu akan semua akan mendapat habuan berbilion-bilion ringgit. Kalau ada Menteri Kewangan, segala peluang kontrak dan saham itu disakau aja begitu mudah. Ini sudah percayalah. Dan saya minta penjawat awam, seperti mana Tan Sri KCN sedia maklum, saya mohon betul-betul, berilah kerjasama. Sokonglah langkah selamatkan negara kita. Kerana apa yang kita nak lakukan ini ialah selamatkan negara kita daripada kecelaruan yang berlaku. Bagaimana kita boleh selamatkan? Menjaga khazanah ini dengan penuh amanah. Tak guna kita pergi simpang siur, bagi pidato, cakap soal selamatkan Melayu, selamatkan Islam, tapi kita izinkan negara ini dipimpin oleh orang-orang yang kerjanya hanya menyakau harta rakyat. Tapi kalau pidatonya nak selamat Melayu, bagaimana yang boleh kita selamatkan kalau pemimpin-pemimpin itu tidak amanah? Islam bagaimana yang kita nak tonjolkan kalau tidak menjadi contoh mengurus negara dengan baik, yang menjadi syuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita bahawa umat ini adalah umat yang terbaik, khair ummah. Umat yang menjaga keseimbangannya, iman dan ilmu, akal dan kalbu, rohani dan jasmani, duniawi dan ukhrawi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadikan umat ini yang seimbang. A community that can maintain an equilibrium. Keseimbangan, menjaga umat, memelihara hubungan dan penghayatan Islam dan umat Islam, menjaga nilai kemanusiaan bagi orang Islam dan bukan Islam, menjaga hak haiwan dan tumbuh-tumbuhan dan bukit bukau, tidak ada gerodok sesuka hati sehingga menyebabkan kebanjiran, mempertahankan equilibrium between man and nature. Ini yang kita sebut ummatan wasata, yang pernah dikupas oleh marhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dan kebetulan anak-anak dia akan datang menyerahkan beberapa khazanah daripada marhum Syekh kepada saya minggu depan, sebagai tanda ingatan beliau terhadap persahabatan keluarga. Itu tak apa. Yang saya nak sebutkan sini umat. Kalau betul kita buat. Jadi bukan pada slogannya, bukan pada jeritan hidup Melayunya, ataupun pelaksanaan Islam yang dibicarakan, kemudian penuh dengan fitnah dan maki hamun. Sebab itu saya kata ke Saudara Aminuddin, baik pengantar begitu. Jadi penjawat awam Negeri Sembilan tahu apa yang dilakukan, tahu bagaimana negeri ini mengurus keuangannya. Dan kalau ada lebihan, pulang kepada rakyat. Dan kalau betul, beri bonus kepada penjawat awam yang bertukus lumus bekerja. Ya. Tetapi syaratnya urus dengan baik. Tetapi kalau pimpinannya itu kerjanya memunggah kekayaan, tak dapat pulangan. Jadi ini yang disebut ummatan wasata. Dan kalau ini berlaku, bukan kepetahan pengucapannya, bukan janji dan slogan, tetapi disebut litakunu syuhada'a 'alan nas, karena amalnya itulah
yang menjadi saksi, contoh kepada umat manusia lainnya. Rakan-rakan kita sama ada orang Islam dan bukan Islam melihat, oh, ada pemimpin Islam ni rupanya yang tidak rasuah. Ada pemimpin Islam ini yang kerjanya kuat. Ada pemimpin Islam yang adil dalam melaksanakan tugas dan bijak menguruskan negara. Ini yang dijanjikan. Bukan dengan cara mengugut, menghina orang, mencerca orang, menafikan hak mereka. Islam itu mengajak kita beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri pun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh terbaik bagi kita. Contoh dalam amalannya, bukan contoh fitnahnya, bukan contoh maki hamunnya, bukan contoh marah tanpa arah. Contoh dalam amalannya, melaksanakan tugas dengan baik. Adil kepada Islam, adil kepada manusia, adil kepada haiwan, adil kepada persekitaran, adil kepada bumi. Barulah syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Jadi saudara, saya gunakan ini sebagai pengantar dan mukadimahnya untuk memahami bahawa dalam mengurus negara ini kita tidak boleh lari daripada prinsip ini. Saya bicara Quran. Saya bicarakan komitmen Islam. Dan di antara pemimpin-pemimpin bersama saya termasuk Anthony Locke. Saya tak ada rasa janggal. Dan yang saya bicarakan, yang saya yakin. Tapi tidak adil untuk orang menghukum. Kata saya ini sudah meninggalkan Islam dan sekular dan liberal kerana berkawan dengan DAP. Saya baru bisik kepada saudara Anthony Locke. Petang ini ada majlis Hari Peneroka Felda. Dan memang 6 bulan yang lalu ni saya diam tentang Felda. Walaupun saya bertanggungjawab tentang Felda. Ada sebabnya. Saya nak teliti betul apa masalah dia. Mengapa orang Felda ini merasa kecewa? Apa masalah pengurusannya? Mengapa hutang terlalu tinggi? Saya kaji itu semua. Dan petang ini saya berdepan dengan mereka. Dan saya katakan sedaya upaya saya akan teruskan memberikan pembelaan yang wajar dan ini akan saya umumkan petang ini insyaAllah. Ya. Almarhum Tun Abdul Razak mula meminjam dari Bank Dunia. Tetapi pinjamannya itu untuk buka Felda. Untuk bangun sekolah-sekolah luar bandar. Sebab zaman Inggeris dulu sekolah luar bandar itu hanya sekolah rendah. Sekolah Melayu, sekolah kebangsaan itu sekolah Melayu pada masa itu hanya sekolah rendah. Tak ada sekolah menengah hanya di bandar. Jadi 70% anak-anak Melayu tidak ke sekolah menengah. Di masa kemerdekaan, terutama dengan kegigihan beliau, ditumpu perhatian membangun sekolah luar bandar. Wang negara tidak cukup, maka dipinjam. Kalau pinjamnya buka sekolah, pinjamnya untuk bina universiti, pinjamnya untuk buka Felda, itu diharuskan. Tapi lama kelamaan, pinjaman itu untuk projek-projek mega, penswastaan yang lingkup, terpaksa tampung berbilion-bilion. Maka pinjaman itu bawa malapetaka. Jadi bila saya jadi Perdana Menteri, hutang negara 1,5 triliun ringgit. Defisit 5.6%. Dan saya syukur Alhamdulillah. Kurang-kurangnya saya diberi kesempatan untuk mula mengurangkan hutang dan mengurangkan defisit supaya menyelamatkan ekonomi dan rakyat Malaysia. Dan saya akan lakukan dengan tegas dan saya harap rakan-rakan beri sokongan supaya ekonomi dan rakyat kita diselamatkan. Dan ini saya lakukan dengan dalam kerajaan perpaduan dan tentunya kerajaan perpaduan itu tidak hanya kukuh dengan Pakatan Harapan, dia kukuh di Semenanjung ini dengan UMNO dan Barisan Nasional.
yang kita pernah berentap sekian lama. Jadi orang tanya, setiap kali saya jumpa Datuk Seri Zahid, wah, kalau pidato dia dulu atau saya dulu. Tetapi mengapa kita bekerjasama untuk perkukuhkan? Untuk guna kekuatan kita, saya Perdana Menteri, dia Timbalan Perdana Menteri, dan Perdana Menteri satu lagi daripada GPS, untuk sama-sama pakat untuk sakau? Tidak. Kekuatan ini perlu. Terutama PH dan UMNO, dan Barisan Nasional, dan GPS, GRS. Itu untuk menentukan dasar kita itu, apa dia dasarnya? Tata kelola yang baik. Kita tak kurang daripada orang ramai yang baik. Tak kurang daripada tenaga yang profesional. Saya bangga 7 bulan lebih dalam kerajaan. Dengan kerjasama yang padu oleh pimpinan penjawat awam. Saya alhamdulillah syukur kerana saya ada pasukan di bawah Tan Sri KSN yang bekerja dengan begitu bersungguh-sungguh. Mudah bicara. Ya. Ada pandangan, kalau dia rasa nak dibetulkan, dia jumpa saya. Saya tak fikir ini sesuai. Saya tak ada masalah begitu. Tapi untuk apa? Untuk pastikan tata kelola baik. Orang kata Anwar keras sangat terhadap rasuah. Tak, tiap pidato bercakap soal rasuah. Sebab rasuah ini telah menular. Yang hilang dia puluh-puluh bilion ringgit. Dan yang curi begitu banyak itu selamat semua. Mana boleh negara diurus kalau kita selamatkan orang yang duk sakau bilion-bilion. Saudara nak dapat bonus tahun pun kena bertepuk bergeming kuat. Ya. Jadi saya tidak fikir saya mau pimpin negara yang mengizinkan kerja begini. Tak apa, saya sanggup. Kalau ada sekarang bangkit kelompok-kelompok penjakau ini berpakat sekarang yang punya berbilion-bilion ringgit guna uang untuk menjatuhkan saya, silakan. Saya lawan, tetap lawan. Ya. Apa yang kita buat? Ya betul, saya tak ambil gaji. Itu pun dipermainkan. Saya tak ambil gaji karena saya tak sanggup. Ada kesenangan ini setelah berjuang sekian lama, masuk keluar penjara, diaib, dihina, dipukul, kemudian boleh jadi Perdana Menteri, bangga dengan segala kemewahan saya. Saya tidak ambil kerana saya ada conscience, hati nurani, mengetuk hati nurani saya mengatakan, tak apalah, orang tengah susah, selamatkan ekonomi, besok bila ekonomi baik, ambillah gaji. Sekarang ini saya bincang dengan Azizah anak-anak, kita tunjuk contoh bahawa kalau jadi pemimpin boleh kita bertahan. Apa susah? Cater ada, pengawal ada, rumah ada, cukuplah. Tapi tumpu perhatian, bekerja sekuat mungkin. Sebab itu saya kata tata kelola ini kena perlu. Orang marah, ada yang marah betul sebab tindakan-tindakan rasuah. Saya tidak mengarahkan ambil tindakan kepada sesiapa. Saya arahkan polis, lembaga hasil dalam negeri, SPRM, Bank Negara, jalan tugas secara profesional dan berani. Tidak peduli apa pangkatnya, apa kedudukan dia, apa kekayaan dia. Kalau salah, tangkap dan dakwa dia. Baru boleh kita katakan negara ini negara berdaulat dan merdeka. Ini kalau dia itu tun, cakaplah apapun, rompaklah bagaimanapun, ya tun. Kalau dia Tan Sri, boleh. Ini yang kalau nak marah, saya marah bagaimana sudah. Kalau tak diperbaiki hal ini, tata kelola tidak terurus. Saya sebut ini terang-terang kerana penjawat awam dari atas seusaha kerajaan negeri sehinggalah dilakukan oleh. Apakah mudah? Tidak mudah. Tender. Tengok macam 15 bilion. Bila 8 bilion. Selamat 1,8 bilion untuk apa? Selesaikan banjir Johor 800 juta. Saya buat amalan lama 1,8 bilion. Faham, jangan hanya dengar. Malah tidak boleh. Kan negara kita dalam landasan yang betul.
Saya ingin menyeru dan mengajak saudara untuk beri tumpuan kerja dengan baik. Elakkan daripada kemalasan, salah guna kuasa dan rasuah. Apakah ia selesai semua? Tidak. Masih ada. Dan ini memerlukan komitmen kita. Saya lihat Negeri Sembilan di bawah Saminuddin cuba meletakkan asas. Saya percaya beliau akan diberikan sokongan padu di Negeri Sembilan untuk terus menjalankan tugas dengan baik. Ya. Ini dengan cara yang sedemikian kita boleh tenang. Hubungan kerjasama yang kuat dan erat di antara kerajaan negeri dan persekutuan. Saya ada dalam senarai apa-apa yang telah kita lakukan dan saya tidak mahu ulang lah. Yang KGT, kenaikan gaji tahunan dan subsidi iuran taska, gantian cuti rehat, bantuan khas keuangan, rumah keluarga, angkatan tentera dan polis. Ini saya tidak rasa perlu untuk kita ulang. Saya nak saudara percaya satu perkara. Kita nak uruskan ekonomi dengan baik. Pastikan peningkatan pertumbuhan seperti mana kita catat. 10 tahun pertama 5,6% pertumbuhan, lebih tinggi dari Indonesia, Singapura dan negara China. Itu yang kita catat 10 tahun pertama. Inflasi menurun. Walaupun dalam beberapa kes harga barang masih belum terkawal sepenuh, tapi kelompok pembangkang yang bercakap tentang hal ini mesti ingat. Masa dia perintah, harga ayam, harga telur melambung tinggi dan kemudian kadang-kadang cari telur pun tak ada. Sekarang dia serang kita. Saudara, inflasi kita di antara paling rendah dalam masa ini. Ya, ini kenyataannya. Jadi saya harap kita gunakan. Jadi saya mula tadi dengan tata kelola, jangan pandang enteng. Sebab itu di beberapa tempat saya bawa teori Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Bagaimana negara awal Afrika, negara Islam Afrika Utara, kerana semangat esprit de corps, kekitaan dan asabiyah membangunkan negara itu dengan idealismnya, dengan semangat membina satu negara baru yang bersatu, yang maju, dengan sistem pengurusan yang baik. Timbul 1-2 generasi yang mudah selesa dengan kekayaan, maka minat mereka punggah kekayaan, dia mula zalim dan menggunakan kuasa untuk memperkayakan diri mereka, maka mula merosot dan jatuh mutu ketamadunannya. Ini dia katakan pasang surut tamadun. Negeri yang sama, hasil sama. Ada pimpinan awal naik. Kemudian bila ada kecelaruan, kerusakan, rasuah dan penyelewengan, dia turun. Malaysia pun mungkin yang sama. Negeri yang sama, hasil-hasilnya sama. Tenaga kerja, profesionalism, penjawat awam sama. Tapi mungkin ada ketikanya naik, ada ketikanya merosot. Tanggungjawab kita generasi sekarang ialah pastikan kita naik. Supaya nasib anak-anak kita lebih terjamin di masa akan datang. Jadi saya harap dengan itu kita uruskan pendekatan ekonomi. Apa pendekatan ekonomi? Pendekatan ekonomi kita pertama tentunya kena menarik pelaburan. Pelaburan domestik dan pelaburan asing. Minggu lalu saya jumpa pelabur-pelabur Jepun yang menambah dan mengembangkan pelaburan mereka 20 bilion. Ya.
Dan ini yang ongoing. Beberapa bulan yang lalu saya ke negara China. Ada orang kecam, dia kata Perdana Menteri paling banyak berjalan. Sudah, saya berjalan bukan makan angin. Macam saya pergi ke Cambodia atau Laos. Sampai pagi, balik malam. Tapi tak apalah, kita politik ini kena serang begitu rupa. Kadang pakainya serban tapi fitnah tak berhenti. Yang penting itu hasilnya. Pelaburan negara China ke Malaysia, selain dari Jepun saya sebut tadi, itu paling tinggi dalam sejarah, 170 bilion ringgit. Ini untuk apa? Kalau tidak ada pelaburan, pengangguran akan meningkat. Ekonomi tidak berkembang. Restoran dan hotel dan semua yang lain itu juga akan terjejas. Tapi ada beda, saya tidak terpukau kerana pengumumannya. Tapi pelaksanaannya, tindakan susulannya. Maka Geely Proton datang untuk mengembangkan kota otomobil di Tanjung Malim. 10 bilion awal. 2 minggu yang lalu, syarikat Aramco, Arab Saudi, syarikat minyak terbesar di dunia, datang menemui saya dalam sidang energy conference dan bersetuju untuk menambah cara besar sekali pengembangan pelaburan di Johor. Ini kerana keyakinan dia kepada kita. Kita bincang dah panjang. Minggu depan Elon Musk minta untuk berundi dengan saya untuk bincang kemungkinan dan komitmen beliau untuk menambah pelaburan di Malaysia. Bermula dengan tata kelola yang baik, dengan pengurusan ekonomi yang baik. Yang ketiga ialah permasalahan rakyat, pendidikan, ekonomi, perumahan. Dan ini harus kita berikan tumpuan. Mutu pendidikan kita mesti ditingkatkan dengan beberapa bidang baru. Jadi saudara-saudari sebagai ibu bapa harus tentukan anak-anak kita manfaatkan kesempatan yang ada. Kesihatan, kita tidak mau ibu bapa kita terlantar dan sukar mendapat rawatan. Semua ini diberi perhatian yang serius, saudara. Dan kita cari jalan bagaimana boleh perbaiki lagi. Orang menunggu berjam untuk mendapat rawatan. Apa cara dan kaedah untuk perbaiki? Orang beratur panjang di immigration. Bagaimana kita boleh atasi? Kalau tidak kita bincang tanpa tindakan, tidak boleh. Dan sebab itulah tindakan itu penting dan ini memerlukan kerjasama penjawat awam. Dan saya telah umumkan, walaupun kita bagi bonus, kita bagi tambahan, kita bagi suntikan, apa saja yang perlu. Ya. Tetapi saudara percayalah, kalau tak pelaburan itu datang seperti mana yang kita pertahankan sekarang, hasil negara bertambah. Hutang-hutang lama dan lapuk kita selesaikan, termasuk Felda yang saya akan umumkan petang ini. Sebaik saja ekonomi kita dalam setahun ini bertambah baik, saya akan berikan keutamaan supaya upah dan gaji penjawat awam itu setimpal dengan kerja mereka. Jadi yang disebut oleh Menteri Besar, yang kali akhir bonus penjawat awam 1 bulan ini, masa saya Menteri Keuangan dulu, 10 tahun yang lalu. Cita-cita saya sebaik ekonomi kita baik. Kerana sebenarnya upah penjawat awam ini rendah. Ya, saya teliti dengan KSN dan KPPA. Tengok upah dia. Tak setimpal. Dan kerjanya kadang-kadang dia kerja, ada yang overtime, ada tak ada overtime, tapi dia kerja kalau terdesak kerajaannya, keperluannya. Jadi sepatutnya bagi saya sebagai bapa dalam kerajaan ini,
Ya, akan bagi. Kalau tanya mengapa tidak bagi tahun lalu, kerana saya ambil alih bulan November, bulan Disember, Januari nak kena bentang belanjawan, dan saya dapati hutang 1.5 triliun ringgit. Defisit, mana defisit? Artinya pendapatan kita kurang daripada keperluan perbelanjaan. Jadi untuk tahun ini, untuk tahun lalu, itu saja. Tetapi kalau rekod kita seperti mana kita lihat sekarang, dengan pelaburan yang agak lebih pantas dan laju, saya bagi jaminan insya-Allah, ya, dengan kerajaan perpaduan yang ada di Negeri Sembilan dan kerajaan persekutuan, saya percaya insya-Allah kita boleh pertama mengkaji semula skim perkhidmatan penjawat awam, paling akhir KPPA kata 2013, ya, atau dah 10 tahun tak direview gaji. Jadi tahun ini insya-Allah dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan saya akan pastikan kita buat keputusan, kita adakan permukaan. Tapi pastikanlah supaya kerajaan kita kuat, boleh kita kerja dengan bersungguh-sungguh, dan jangan bagi orang-orang kacau bilau tumpuan kita untuk mengangkat martabat negeri ini dan negara ini. Jadi itu pesan saya kepada saudara, dan saya percaya ada kesempatan lain dalam masa singkat untuk kita jelaskan isu-isu lain. Saudara juga rakyat, saudara juga pengundi, saudara akan dengar pelbagai berita. Tapislah dengan baik. Kalau ada fakta yang saudara Menteri Besar sebut tadi tidak betul, saudara boleh cabar. Kata angka tak betul, boleh cabar. Tapi jangan fitnah. Kita guna politik ini hamun sedemikian rupa. Saya bukan datang di sini nak pertahankan DAP. Tapi saya tengok pengalaman saya sekarang dalam kerajaan. Dengan pimpinan UMNO di situ, PH situ, DAP situ. Kita buat keputusan. Belum berlaku dalam sejarah. Termasuk 3 tahun masa bersatu PAS dalam kerajaan. Peruntukan untuk Islam lebih tinggi sekarang daripada dulu. Bantuan untuk sekolah agama rakyat dulu yang dibatalkan sama sekali oleh Tun Mahathir tahun 99. Semua sekolah agama rakyat dibatal peruntukan sama sekali. Dan sekarang mereka bersama dia. Saya memilih untuk berbeza. Kita akan bantu semua sekolah agama rakyat. Bagaimana nak kata kita ni anti-Islam? Di mana? Karena saya tak berjubah atau serban? Di mana yang anti-Islam? Dan dalam semua langkah ini, termasuk langkah besar menyelamatkan Felda dalam hutang yang besar. Saya usulkan kertas saya, pimpinan UMNO solid menyokong, pimpinan DAP yang diketuai oleh Anthony Loke solid menyokong langkah kita menyelamatkan hutang piutang Felda. Jadi mana pengkhianatan DAP ini? Pengkhianatannya hanya dalam pengucapan orang yang melahirkan rasa benci dan permusuhan antara kaum. Kalau bawa fakta, saya tanya berulang kali, termasuk di parlimen, beri saya contoh Anwar sebagai Perdana Menteri, di mana saya khianati Islam? Program apa yang saya bawa yang menentang Islam? Bila saya buat program atau acara atau kelulusan yang meremeh dan merendahkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Kerajaan hari ini, kerajaan perpaduan, paling tinggi peruntukan dia untuk mempertabatkan bahasa Melayu, Yayasan Karyawan, Dewan Bahasa dan Pustaka, dan Institut Terjemahan Negara. Lebih tinggi daripada semasa bersatu dan PAS dalam kerajaan. Ini fakta, saudara. Tetapi yang kita dengar, fitnah mengatakan kita menolak. Dan semua ini tak mungkin saya lakukan sebagai Perdana Menteri tanpa dukungan jemaah menteri yang diwakili oleh parti-parti di antara yang saya sebutkan.
Kita buat perjanjian sempadan Malaysia Indonesia. Terus diserang, termasuk di Negeri Sembilan ni saya dapat catatan. Anwar telah khianat dan serahkan wilayah Malaysia kepada Indonesia. Jadi saya tanya di parlimen, wilayah mana? Tak jawab. Ada pakar yang tidak setuju. Pakar mana? Tidak jawab. Saya tak boleh lakukan tanpa persetujuan Jabatan Ukur dan Pemetaan, Peguam Negara, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Pertahanan, Majlis Keselamatan Negara. Teliti itu semua baru saya tanda tangan. Ada kawasan Ambalat dan Sabah yang belum kita setuju. Saya beritahu Presiden Jokowi, Pak, yang lain kita boleh taken atau sign, yang ini enggak bisa. Tangguh dulu. Tapi apa yang dicerca, kita telah menyerahkan wilayah. Saudara, saya boleh bincang di parlimen, di luar parlimen dan di sini. Kalau orang memilih untuk bercakap benar dan bersoal, menyoal untuk mendapat keterangan. Tapi saya tidak mampu dengan fitnah dan cerca dan maki hamun begitu rupa. Jadi, saya harap saudara itu wakil-wakil kami. Boleh saya lantik saudara sebagai wakil kami untuk beri penjelasan? Boleh ke? Betul? Ya, saya harap saudara tolong berikan penjelasan yang baik. Kalau katalah ada kelemahan dan salah saya terima teguran dan insya-Allah saya perbaiki. Saya tidak mengatakan saya ini betul semua. Kalau ada yang perlu dari saya perbaiki, insya-Allah saya akan perbaiki. Tetapi saya harap saudara beri kerjasama sebagai penjawat awam Negeri Sembilan, sebagai tunggak dalam kerajaan dan tunggak dalam kerajaan perpaduan Negeri Sembilan untuk memastikan kita dapat meneruskan kerja kita yang kita mulai di sini 5 tahun dan di Persekutuan 7 bulan yang lalu. Saya ucap terima kasih atas kesabaran saudara. Terima kasih kepada Menteri Besar dan kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.